Ya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. Ya Allahu Akbar. Ni dah dua kali dah ni. Adakah peristiwa semalam akan berulang kembali? Orang tengah syok-syok kan. Subhanallah. Okay, yang ni kita try pakai mobile data. Cuba komen sikit. Dia naik ke tak naik? Ya Allahu Akbar. Kena lepasang dua-dua. Kan? Sabaran. Trying to reconnect pula. La ilaha illallah. Moga Allah pemudahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. So, tadi Mak Nana terangkan tentang apakah perkara-perkara yang berkaitan tentang branding. Kan? So, daripada branding pun maaflah Kak Lin. Ya Allahu Akbar. Okey, so daripada branding, bila kita cakap tentang branding pun dah banyak sangat perkara yang kita kena fikirkan, banyak perkara yang kita kena brainstorm. Brainstorm you guys, brainstorm. Tak ada orang lain yang boleh thank you Kak Lin. Tak ada perkara lain yang boleh tak ada orang lain yang boleh tolong brainstormkan kita punya brand. Melainkan kalau orang tu buat servis yang tu. Dulu Mak Lang buat servis tu lah. Dan sekarang Mak Lang melihat pada keperluan. Sebab hari tu Sifun Najib baru buat ARB kan. So keluar soalan-soalan macam tu. Jadi macam Mak Lang, dia macam terpanggil tau lagi sekali. Sebenarnya kita nak pencen dah. Dah pencen dah pun. Kan. So sebab itulah Mak Lang buat live malam ni, tajuk brainstorming usahawan. Okay, so dari segi kita nak set up kita punya apa nama kita nak letak, apa kita punya value yang kita nak terapkan dalam kita punya brand, dalam kita punya setiap aktiviti bisnes kita, dalam kita buat sharing, dalam kita buat live, dalam kita nak deal dengan customer. Okay, semuanya itu adalah merangkumi tentang branding. Okay, itu baru tentang branding. Belum lagi tentang bila kita cakap tentang marketing. Kan, bila dalam marketing pula kita nak buat sharing yang macam mana. Dalam marketing dia punya brainstorming boleh nak kata 3 bulan pun tak habis tau. Kan, pentingnya brainstorming ni sebab kita nak tahu bila kita nak buat satu kempen, kita nak set up satu kempen marketing, kita nak kenal betul-betul mana sebenarnya segmen market yang kita nak fokuskan, siapa sasaran pelanggan kita, kan? Bila cakap pasal siapa sasaran pelanggan pun, dia dah terbahagi, dia dah ada 5 pecahan topik lagi. Kan, sasaran siapa, kita nak kena buat survey, apa dia punya interest dia, apa dia punya minat dia, untuk kita hook kita punya audience kita punya bakal pelanggan kita, prospek kita kan. So lepas tu itu baru tentang pelanggan. Kita nak kena tahu dia tu logistik dia macam mana, berada di mana, kita nak fokuskan dekat area mana, kita nak fokuskan pelanggan yang berkerjaya ataupun yang suri rumah ataupun yang buat bisnes. Bisnes yang macam mana, kan? Contoh macam kalau kita punya pelanggan, kita sasarkan kepada pelanggan yang bekerja kan, yang berkerjaya ataupun yang bekerja. Kerja yang macam mana yang kita nak fokuskan? Adakah dia kerja kerajaan ataupun kerja swasta ataupun bekerja sendiri? So bila yang kerja kerajaan, nak kerja yang mana yang kita nak fokuskan? Cikgu ke, jabatan warisan ke, ataupun kita nak fokuskan pada mana-mana jabatan yang kita nak kecilkan lagi kita punya target sasaran kita. Okey. So adalah lebih mudah untuk kita ada satu target yang lebih fokus, lebih terperinci untuk kita tembak
Kan? Contoh macam kita menembak. Bila sasaran kita tu jauh, kan? Ataupun bila sasaran kita tu terlalu besar, kita perlu ada satu peluru yang besar untuk pecahkan tembok tu. Jadi bila kita ada sasaran yang kecil, yang lebih fokus, jadi kita tidak memerlukan peluru yang besar untuk dapatkan sasaran kita ni. Kan? Faham ke faham? So sebab tu kena sangat gila fokus. Siapa sebenarnya pelanggan yang kita nak sasarkan? Nak brainstorm tentang pelanggan ni pun dia dah makan satu hari. Kalau you guys just fokus pada benda tu je. Kita nak fokus apa interest dia, apa minat dia. Lepas tu di lokasi mana. Then apa dia punya kriteria dia, umur dia berapa, apa semua. Semua tu kita kena identify. Sebab apa? Daripada bila kita brainstorm tentang pelanggan ni akan membawa kepada konten-konten marketing yang kita akan buat, dan juga akan membawa kepada apa kempen yang kita nak set up untuk kita punya marketing. Faham ke faham? Okay? So sebab itulah penting gila kita kena brainstorm tentang pelanggan. Tadi Mak Lang sentuhkan kenapa penting untuk brainstorm tentang branding. Okay, branding kita kena juga brainstorm kenapa nama tu best. Dia bukan nama, nak set up nama tu bukanlah kata sedap mulut sebut je, tak. Kita nak set up nama brand tu, adakah nak brand tu dia berfungsi dalam setiap occasion, adakah brand tu berfungsi dalam setiap situasi yang kita nak bawa. Tentang kempen tu kena cuci lagi pala ni. Kak, kempen tu adalah satu topik yang sangat besar. Kan? Lepas tu, sebab daripada segi branding, cara kita, image kita, branding image, branding pun ada image yang tersendiri. Itu benda tu pun nak kena brainstorm. Banyak gila perkara. Sebab tu yang misalnya you guys yang buat bisnes macam-macam tu, macam mana you guys adapt dengan benda-benda macam ni. Kan, tu yang bila Mak Lang tengok orang yang buat bisnes banyak macam-macam tu, Mak Lang rasa macam wow, hebat ada ni kan. Dia boleh nak uruskan lah, nak manage segala perkara tu. Kadang orang tak faham nak bezakan brand dan logo. Macam Akak Wawa dulu. Logo adalah a part of brand. Kan? Dalam brand ada nama brand. Dalam brand ada logo. Dalam brand ada tagline. Dalam brand ada brand identity, ada brand image, ada macam-macam. Brand ada berapa perkataan kan Malang? Ada? Dia bukan nak kata kita kena wajib ikut tu, digalakkan. Sebab bila kita menggunakan branding yang ada lebih mudah 3 suku kata, 5 suku kata ataupun 6 suku kata, dia lebih mudah untuk kita capture dalam mind audience kita. Contoh macam McDonald, Apple, Nike, Adidas, apa lagi, Vivo, kan? Suka sebut nama Vivo. Okay, so itu brand. Lepas tu Mak Lang sentuhkan tentang pelanggan. Okay, daripada pelanggan ni, kalau you guys tak brainstorm betul-betul, memang you guys akan stuck dalam marketing. You guys tak tahu nak buat konten apa. Sebab itulah timbul isu tak tahu nak buat live apa. Sebab you guys tak brainstorm part pelanggan. Okay, so bila kita tak kenal siapa pelanggan kita, kita tak tahu apa yang pelanggan kita nak, kita tak tahu apa yang pelanggan kita perlukan. Faham ke faham? Okay, so sebab itulah duduk dan ambil masa untuk brainstorm. Lagi satu, orang kadang silap pasal nama produk dengan nama brand. Iya betul Kak Lin. Kan? Contoh macam kita, nama produk Mandi Bunga, brand Zita, kan? Itu yang macam orang keliru. Itulah banyak kekeliruan yang berlaku dalam kalangan usahawan. Okay? So bila nak cakap tentang pelanggan ni, mulalah berkait dengan program DOC yang akan berlangsung pada Jumaat, Sabtu dan Ahad ini. Daripada situlah Mak Lang dapat formula siapa tu.
bagaimana kita nak kenal pasti tentang dan bagaimana untuk kita brainstorm tentang pelanggan kita dengan lebih structured. Formula siapa tu? Okay, you guys boleh lah, dah dapat dah. Benda tu Dok dah banyak bagi dah. Ebook Zero Cost Marketing. Dalam ebook Zero Cost Marketing, ada ceritakan tentang formula siapa dalam ni. Zero Cost Marketing. Dok, hari Jumaat kita jumpa. Lama gila tak ni. So, tahun ni Mak nak fokuskan untuk program dengan Sifu Najib. Nak belajar pun Mak nak fokus. Nak belajar dengan siapa tahun ni. Ilmu apa yang Mak perlukan tahun ni. Kan? Sebab kita dah brainstorm apa benda yang kita perlukan. Okay. Hari ni dia mengganggu sikit suara, macam Ella sikit. Okay, so itu perkara yang kedua. Tentang pelanggan. Brainstorm tentang pelanggan. So, daripada pelanggan, kita kena juga yang ketiga, dia membawa kepada produk. Apakah produk dan servis yang kita buat pun kita kena brainstorm. Okay? Bila kita brainstorm tentang produk ataupun servis kita, sebenarnya produk dan servis ni dia sama je. Bila you guys betul-betul faham the whole structure of business, you guys akan faham dia punya game dia adalah sama. Cuma cara apply dia tu berbeza. Okay. So, bila kita brainstorm tentang produk ataupun servis, kita kena tahu apa sebenarnya kemampuan. Okay, Kak Lin ingat tak masa sesi Zoom kita malam tu, saya tanya apakah kemampuan produk ataupun servis you. Sebab tu kita kena brainstorm. Bila kita tak tahu apa kemampuan produk ataupun servis kita, bagaimana kita nak present dekat kita punya audience? Bagaimana kita nak bantu pelanggan kita untuk selesaikan masalah dia? Kan? Dan bila you guys tak betul-betul brainstorm tentang produk, you guys tak akan clear tentang apa value yang you guys nak kedepankan. Sebab itulah munculnya attitude menjual ni. Dia tahu nak menjual je. Kan? Itulah peniaga. Dia bukan usahawan. Kan? Ada macam masa tu betul-betul rasa macam semua macam inilah brainstorming. Itulah cara brainstorm. Kita kena tahu apa kemampuan produk kita. Bukanlah kita nak tahu produk kita tu produk apa. Okay? So, kena tahu apa kemampuan produk kita. Dan kita kena tahu apa daripada kemampuan tu, kita tahu apa masalah-masalah pelanggan yang produk kita ni mampu selesaikan. Dan yang ketiga, kita kena clear apa value yang ada dalam setiap produk kita. Setiap produk tau. Bukan kita punya brand. Dia setiap produk. Dia lebih terperinci. Sebab tu Mak Lang nak start Zita Mawar ni pun, Mak Lang ambil masa berapa minggu Mak Lang tak aktif dalam grup. Mak Lang cakap dengan Kak Zeti, Mak Lang cakap dengan Kak Suma. Kak Suma maaf, Kak Zeti maaf, saya agak diam sedikit minggu ni sebab saya nak betul-betul fahamkan tentang Zita Mawar. So inilah yang Mak Lang buat. Mak Lang brainstorm. Apa tu Zita Mawar? Apa itu mandi bunga? Apa itu serum mawar? Kenapa orang perlukan benda ni? Kenapa penting kena ada benda ni? Selalu tanya benda-benda macam tu dekat kita. Kenapa benda tu penting? Kenapa? Sebab banyak gila produk-produk lain yang ada kat luar yang boleh bawa fungsi yang sama, tapi kenapa kena pilih Zita? Macam dulu you guys selalu kita pakai macam UDP, unique, distinctive, USP. Biasa orang guna unique selling proposition kan, tapi macam Dok guna UDP, unique distinctive proposition. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Fairuz. Thank you for watching. Okay, akak kita dah poin yang ketiga. Okay, so bila kita kita tengok apa sebenarnya keunikan yang ada pada produk kita, apa sebenarnya kemampuan yang ada pada produk kita, apa value yang produk kita bawa, sedikit demi sedikit attitude menjual itu akan terhakis. Ayat macam ayat sains dah pula. Kan? Sebab tu kita pentingnya product knowledge supaya kita tidak menjual. Kesilapan ramai usahawan sekarang ni, bila kita faham tentang product knowledge, adalah mudah untuk kita menjual.
belilah ni, nanti kau ni. Tak, kita paksa orang beli. Orang tak nak beli. Okay, why you so cute, my sister? Because of the filter, kakak. Okay. So bila kita dah paksa orang beli, kita takkan dapat retain customer untuk stay dengan kita. Kita tak boleh ada repeat customer. Kita takkan ada client. Kita tak boleh nak convertkan customer tu kepada client. Client adalah orang yang dah beli berkali-kali dengan kita. Customer adalah orang yang first time beli dengan kita 1, 2, 3. Tu dia dah jadi client. So untuk kita convertkan customer kepada client, kita kena ada benda tu. Sebelum ni menjual saja kat FB personal kan, kak? Sebab itulah saya tak aktif dekat Facebook. Sebab saya boring baca iklan. Saya penat. Kita macam drain tau energy nak baca iklan. Iklan. Betapa banyaknya iklan dekat luar sana. Sedangkan kita lupa objektif kita pula. Matlamat kita dalam bisnes adalah untuk kita bantu selesaikan masalah orang. You buat iklan, you selesaikan masalah orang ke? Orang akan tanya, kenapa penting aku nak beli produk kau? Sebab orang tak nampak value yang ada pada bisnes kita. Ada nampak malam menjual tak selama ni? Ada tak? Bila orang kenal value kita, orang faham value yang ada pada kita, orang akan beli dengan kita bukan sebab dia nak beli. Faham tak? Okay. Ni macam dah sesi Zoom kita dah, Kak Fairuz. Kan hari tu kesian akak tak ada. Okay. So, ni tentang produk. Jadi, mahir tentang produk knowledge, brainstorm tentang produk ataupun servis bukan untuk menjual. Tapi fokuskan apa kemampuan yang kita ada. Kemampuan produk dan servis kita ada. Okey, itu yang ketiga. Yang pertama tadi tentang branding. Brainstorm tentang branding. Dan yang kedua, kita brainstorm tentang pelanggan. Yang ketiga, kita brainstorm tentang produk. Okey, yang keempat. Kita kena brainstorm tentang apakah kempen marketing yang kita nak buat. So bila 3 perkara tadi tu dah ada, dan barulah kita boleh set up apa kempen marketing yang kita nak buat. Dalam kempen marketing ni lah kita nak tahu apa sebenarnya strategi pemasaran yang kita boleh buat, kan? Apakah bagaimana untuk kita hook pelanggan dengan lebih mudah, bagaimana untuk kita buat pelanggan stay dengan kita, dan untuk kita give more pada diorang. Bagaimana untuk kita wujudkan kita punya kolam ikan kita, bukan kolam jiwa, kolam ikan kita. Bagaimana untuk kita boleh buat kolam ikan kita, dan bagaimana untuk kita boleh beri lebih lagi manfaat kepada kolam ikan kita ni. Kak Fai masuk lambat kan? So tajuk malam ni adalah rentetan daripada soalan yang saya dapat daripada sahabat-sahabat ARB. So saya buatlah perkara ni. Kenapa kena brainstorm? Kenapa penting kena brainstorm? Okay? Sebab orang selalu take for granted benda ni. Okay, dia macam tidak rajin untuk fikir, dia tidak rajin untuk duduk sekejap dan berfikir dan brainstorm. Okay, sebab bila kita niat kita bisnes betul-betul untuk bantu orang lain, kita akan willing to brainstorm, kita akan all out bila masa kita buat brainstorming tu. Okay, bisnes bukanlah semata-mata ambil letak barang, siapa nak beli, tak. Bukan, bisnes bukan macam tu. Okay, bisnes adalah satu proses bagaimana kita giving the solution, giving the value dalam hidup orang lain, dalam hidup pelanggan kita, dalam hidup audience kita. Contoh macam follower dalam page ni, mana yang belum lagi jadi customer Malang still lagi give value, Malang still lagi keep giving apa yang Malang boleh bagi, selagi mana you guys boleh adapt benda tu, apply dalam hidup you guys. Kita terus beri dan memberi.
Okey. Contoh macam kempen marketing yang kita orang buat adalah wanita bangkit bahagia. Ya gitu. Okey, so Mak Lang siap present dekat tim Mak Lang. Kenapa Mak Lang nak buat benda ni? Kita nak capai apa? Okey, apa masalah yang kita nak fokuskan? Nampak tak? Apa masalah yang kita nak fokuskan tadi dekat brainstorming pelanggan? Okey, apa pain yang pelanggan kita alami? Mak Lang siap detail semua. Betul tak Kak Lin? Kak Lin adalah one of the team warrior di Perlis. Okey. So Mak Lang fokuskan betul-betul. Mak Lang detail. Mak Lang sangat detail tentang bila kita cakap tentang campaign marketing. Okey. So bila kita dah tahu apa benda campaign yang kita nak set up, siapa pelanggan, poin yang kedua tadi, pelanggan yang kita nak sasarkan, apa sebenarnya value yang kita nak ketengahkan. So itu membawa kepada poin yang kelima. Brainstorming marketing content. Apa konten yang kita nak bagi? Apa konten yang kita nak sharekan? Akak Jitra, ya Allahu Akbar, subhanallah, confident kan? Confident. Perlis tu Kak Kas. Subhanallah. Maaflah Kak Lin. Confident kan aku? Ya Allahu Akbar. Sorry lah Kak Lin. Okay. Dah nak pukul 10 dah. Pukul 10 lagi Mak Lang ada kelas. Okay, so itu membawa kepada poin yang kelima, iaitu brainstorm marketing content. Quotes apa yang Mak Lang nak letak sepanjang Disember ni? Apa video seminit yang Mak Lang nak kongsikan? Apa sharing content yang Mak Lang nak kongsikan? Apa live yang Mak Lang nak buat? Semua Mak Lang dah brainstorm awal. Sekiranya bila ada perubahan tu, kita just tukar je lah. Kan, last minute tak ada masalah pun. Kita bila jadi usahawan, kita kena sentiasa bersedia untuk tidak bersedia. Mak Lang suka betul perkataan tu. Mak Lang dapat masa Mak Lang training Fellow Muda Dakwah masa 2015. Bersedia untuk tidak bersedia. Kita kena sentiasa bersedia untuk tidak bersedia. Okay, so bila ada perkara-perkara yang ad hoc, kita kena cepat-cepat adjust dan just go with the flow. InsyaAllah semua akan okay. Okay, so tentang marketing content, so you guys kena betul-betul brainstorm. Daripada 4 poin tadi yang Mak Lang sharekan, daripada situlah yang akan melahirkan kepada marketing content kita. So bila kita betul-betul brainstorm ke 5 perkara ni, tak adalah isu tak tahu nak live apa, tak tahu nak share apa. Tak adalah you guys punya page tu semua tentang produk. Sebab tu tak ada orang nak stay. Okay, so dapat ke dapat apa yang Mak Lang nak sampaikan malam ni. Okay. So macam bila kata, Mak Lang boleh tak tengok page saya? Mak Lang tengok. Mak Lang pun tengok. Okay, tengok. Mak Lang macam mana? Dia mesti dah gelabar. Okay. Macam ni, satu je Mak Lang cakap. Siapa pelanggan you? Soalan tu pun dah kantoi dah. Soalan tu je macam, seminggu ambil masa nak jawab. Daripada part situ je dah kantoi dah guys. Kita terlupa nak fikir tentang siapa pelanggan kita, apa yang pelanggan kita nak, apa masalah dia, apa pain dia, apa isu dia sebenarnya, kenapa dia nak datang dekat kita dan kenapa dia kena datang kat kita. Sebab kita tahu apa pain dia, kita tahu apa isu yang dia alami selama ni. Okay? Macam malam-malam kenal gila usahawan-usahawan dekat luar sana yang kata stuck, tak tahu nak buat live apa, tak tahu nak ni. Kenapa dia tak yakin? Sebab dia tak buat segala perkara ni. Dia tak brainstorm. Bila once dia buat keputusan untuk buat bisnes tu, dia tak brainstorm. Kenapa kena buat benda ni? Apa brand ni sebenarnya? Benda ni bawa apa? Apa segala? Kenapa pelanggan dia perlukan perkara produk ni? So dia tak brainstorm benda tu. Sebab tu lah isunya timbullah isu tidak yakin, timbullah isu macam tengok live satu mata, saya rasa macam saya bodoh. Wow, sampai keluar ayat macam tu. Malah macam tu yang malam buat live malam ni. Macam serius lah. Kan? Serius lah guys. So kita sebenarnya daripada awal lagi niat kita, kenapa kita buat bisnes? Kita buat bisnes adalah untuk dapat duit. Kita buat bisnes adalah untuk dapat keuntungan saja. Contoh macam dalam Mawaria, Mak Lang tak pernah highlight berapa untung yang kita dapat. Mak Lang tak pernah highlight pun dengan tim Mawaria. Tanyalah dia orang. Mak Lang sentiasa highlight apa mesej yang kita nak bawa, apa misi kita. Teruskan, fokuskan. Kan? So barulah, alhamdulillah, hari ni bertubi-tubi masing-masing hantar submit order. Alhamdulillah.
Rasa macam amazing gila dia orang punya semangat. Sebab dia orang sangat gila kenal pelanggan dia orang siapa. Dia orang sangat gila tahu apa pain yang dialami oleh pelanggan. Okay. So 5 poin ni pegang. Okay, so Sabtu dan Ahad ni ambil masa. Malam selalu brainstorm pada hari Sabtu dan hari Ahad. Pernah masa malam buat Zoom hari tu dia orang tanya, selalu malam brainstorm bila? Hari Sabtu dan hari Ahad. Malam tengah buat pagi malam fokus pada family. So malam adalah masa itulah malam nak buat kerja, masa itulah malam nak meeting ke, masa itulah malam nak brainstorm. So ambil masa, you guys adjust lah masa you guys sendiri, ambil masa dan brainstorm you guys punya kelima-lima perkara tadi. Okay, so boleh ke boleh. Sekejap lagi pun malam ada kelas. So malam tak bercadang untuk teruskan lebih panjang. Kita dah lebih setengah jam kan. Okay, so terima kasih kepada siapa yang join malam ni. Malam nampak 3 orang je. Okay, so malah harap sangat-sangat you guys dapat sharekan perkara ni kepada usahawan-usahawan yang you guys kenal. Sebab perkara ni sangat-sangat gila penting. Kita nak masuk 2021 you guys. Kita nak masuk 2021. Dan kita nak usahawan-usahawan semua buat lebih baik. Bantu lebih ramai orang dekat luar sana melalui bisnes mereka. Jadi please share this live. Okay. Dan terus apply dalam bisnes you guys. Malang halalkan ilmu malam ni. Sebab apa yang malang dapat dari ni semua daripada guru-guru malang. Malang pun kredit kepada mereka. Mereka udah bagi pada malang. Dia kata sampaikan benda ni Fatihah. Sampaikan benda ni kepada usahawan-usahawan lain. Okay. So malang rasa lega bila malang dah dapat sampaikan ni. Alhamdulillah. So buat tau. Brainstorm. Never stop brainstorm. Brainstorm ni adalah proses. Dia akan adalah proses yang berterusan. Okay. So terima kasih pada yang menonton malam ni. Malam minta maaf kalau ada kata-kata malam yang menyinggung perasaan you guys. So terima kasih lagi sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.